dua sehari satu juzuk. 8.5 dia kayaknya 8.5. Dia memang sehari satu juzuk lah. Lebih kurang. Sehari satu juzuk. Dan dia kadang-kadang ada malam yang tak cukup satu juzuk, dia pakai kumpul nanti malam 27 dia pakai habis kan. Selalu macam tu. Dia shoot habis Dia shoot habis 27 lama sikit lah. Selalu macam tu. Tapi setakat duduk-duduk tu mostly satu juzuk lah. Sebab imam tengok lah, ada imam dia buat kembang contohnya. Imam ni buat 4, imam ni buat balance. Ataupun imam ni buat 4, 3 imam lain. Selalunya yang 3 lain ni dia bagi imam-imam special untuk Sudais. Untuk weekday. Jadi seronok semua duduk tunggu lah Sudais tu. Datanglah dia doa je lah. Yalah, special. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikrami Omar. Saya Ilmi Salam. Alhamdulillah bersama lagi dalam podcast Jelajah Sirah. Podcast kebiasaan kita lah. Jadi Alhamdulillah minggu ni kita dah masuk minggu ke-12 dan kita sedang berada di dalam bulan Ramadan di hari Jumaat pula. Lepas tu tambah-tambah kita baru lepas habis program pula. Jadi program agihan kita cerita. Cuma minggu ni sebelum kita cerita agihan tu, minggu ni insya-Allah kita nak sambung balik cerita daripada minggu lepas. Sebenarnya kalau perasan tengok misalnya rambut dia pendek. Pendek balik. Minggu lepas dah panjang dah sikit, pendek balik sebab dia baru sampai balik baru hari. Baru sampai balik daripada Mekah Al-Mukarramah dan Madinah lah, baru balik daripada menunaikan umrah di bulan Ramadan. Minggu lepas kita cerita pasal umrah Ramadan. Dia bawa balik. Tapi alhamdulillah tak geruk kecil je kan buat kan? Geruk kecil je, separuh bah. Geruk kecil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Santai sikit lah, santai dan bulan Ramadan ni pun program pun tak banyak kan? Ada program tu tapi kita nak buat program-program tambahan, kita nak bawa keluar malam-malam tu tak boleh. Yalah, dia fokus dengan tarawih dia limit. Cuma sebelum kita nak pergi masuk bab umrah tu, kita sajalah dah lalang kita hari ni kami bawa ambil program. Saya pun pakai lebai putih elok, pakai baju Al-Khairi Charity. Tadi misalnya mau pakai vest Al-Khairi Charity. Sajalah saya nak cerita sikit dah. Aku salah nak tambah kita buat program hari ni, program orang panggil apa? Annual lah. Program tahunan. Program tahunan yang kami buat setiap tahun. Alhamdulillah dah hampir 4 tahun kot, mula daripada Covid lah itu kan. Mula daripada Covid kita buat secara official lah, belum tu ada. Sebelum tu ada tak officialnya masa Covid. Dan sebelum tu kita buat tak banyak kan, sikit-sikit je. Cuma start Covid tu alhamdulillah start dengan 1000 kotak kata saya. 1000 lebih lah. 1000 lebih kita hantar pergi ke Perlis dan sebagainya kan. Dan tahun ni pun alhamdulillah tak kurang kita agih hari ni 500 kotak. 500 kotak. Tapi kalau ikut kos rasanya lagi tinggi pada yang dulu kan. Dulu rasanya jenis agihan tu lah. Jenis agihan dan yalah keadaan barang pun bukan harga sama macam dulu. Tapi 500 jumlah tu dengar kecil, tapi sebenarnya kos kira-kira balik keluar lagi besar pada dulu lah. Yang mana saya nak maklum juga sikit berkenaan dengan program yang kami buat ni, Kotak Kasih ni sebenarnya dapat dana di antara pecahlah beberapa dana. Yang pertama dana daripada Al-Khairi Charity sendiri. Kami memang ada tabung Al-Khairi Charity yang mana daripada beberapa syarikat ataupun anak-anak syarikat ni kami kumpul, kami buat dana kat situ. Banyaklah program lain, Kotak Kasih ni salah satu. Itu yang pertama. Yang kedua dana daripada kempen kita buat kempen Sari RM1. Sebenarnya kempen ni lama dah kami buat, cuma kami tidak terlalu wawarkan kepada open sangat, kepada umum sebab kami tidak terlalu aktif. Kami hanya wawarkan kepada kita punya database kan. Kami wawarkan pada database kami sahaja, database kenalan dan orang yang terdekat lah. Kempen RM1 dan kempen RM1 ni sebenarnya boleh katakan 2 bulan sekali kita ada program 2 bulan sekali. Sangat bagus sebenarnya, dia membantu kita tak lupa infak. Betul. Kita sendiri. Betul. Bukan terlupa bulan ni nak infak. Bukan orang kata bukan buat kempen untuk orang luar apa dah, untuk kami sendiri. Betul. Ahli orang memang tenaga kerja dengan database kami.
Jadi daripada kempen RM1 ni sebenarnya kita dah bagi bantuan kepada Gaza, Banyak lah. kepada tidaklah nak kata Aziz, ratusan Surau, jutaan, dapat. banyak Tidaklah tidaklah ribu dah lah. orang tak, cuma nak kata puluhan ribu dah, nak kata ratus juta tu tak ada lah, sebab kita buat sehari RM1. Tapi alhamdulillah sehari RM1 ni istiqamah, boleh kata dekat dah setahun dah, ada setahun. Hampir kan, hampir setahun lebih. Dan itu salah satu tabung dana yang kedua, kempen RM1. Yang pertama tadi tabung kami, dan yang ketiga tidak kita lupakan antara penyumbang terbesar jugalah, Yayasan Muhammad Khairi. Yayasan Muhammad Khairi ni antara penyumbang terbesar lah yang sentiasa bagi sokongan lah. Setiap tahun bulan Ramadan mesti dia akan bagi satu dana kepada kita, dana khas. Dan dah halalan cerita cerita ni. Cerita ni sebenarnya kami ada juga banyak program-program lain. Cuma sekarang ni kurang aktif sebab kita banyak di umrah ni. Pada bulan-bulan tertentu saja kita buat program-program cerita ni. Special occasion. Macam itu ada Gaza, kita hantar bantuan, kita buat acara sikit. Ada keperluan tabung-tabung kecemasan banjir, kita buat. Telaga kita buat. Sebab telaga ni pun tajuk telaga ni pun sebenarnya panjang kalau nak cerita ni. Dan kalau just maklumkan, kita buat telaga ni sebenarnya kalau dekat Asia saja lebih 1000 telaga dah siap. Kalau nak kira yang official 1000 lebih. Kalau tak official saya rasa dekat 2000 lebih kot. Betul tak? Sebab dulu kita buat dekat Arakan, kita buat dekat Bangladesh, kita buat dekat India. Telaga-telaga ni kita buat, orang tahu apa? Sumber air. Tak, sebab sebenarnya banyak bantuan yang kita buat. Cuma hari ni dah terlintas dalam masa yang singkat ni nak cerita. Sebab kita bagi bantuan air ni antara bantuan yang paling perlu. Betul tak? Bantuan yang paling perlu dekat Afrika. Afrika pun tengok tempat dia. Allah. Jadi kita boleh buat special. Itulah lama dah sebenarnya nak buat. Kami tak buat ni bukan sebab apa? Sebab tak cukup quorum. Quorum tu dia kena 4 orang. Sebab yang Gaza pula. Yang Uganda tu 4 orang. Jadi insya-Allah kita ada 4 orang, kita cukup mic 4, kita akan buat insya-Allah. Jadi itu telaga dan banyak lagi lah. Cuma saya ambil kesempatan cerita pasal charity ni sebab apa? Untuk yang menyumbang dan tengok podcast ni, tahniah, anda telah melakukan satu kebaikan. Dan ketahuilah kami ni bukan satu pertubuhan yang kita cipta untuk nak mencari keuntungan semata-mata, tidak. Sebenarnya ni macam saya cerita tadi, kempen saya sendiri, kami sendiri yang join kempen tu, kami join supaya kami letak ada satu platform untuk kami sendiri guna platform tu, dan kami nak wawarkan untuk orang-orang yang terdekat dengan kami. Jadi sempena bulan Ramadan, sebab itulah saya cerita supaya kita dapat ambil kesempatan. Yang dah menyumbang, tahniah. Tak kira tak menyumbang kat sini, menyumbang dekat tempat-tempat lain pun tahniah. Teruskan menyumbang. At least ada video-video yang kita dah ajak depa Rifah tu, timbul kesedaran tambahan. Betul. Macam korban kita juga. Betul, yang itu tujuan utama kita dah. Tapi yang belum pula menyumbang, ambil kesempatan ni bulan Ramadan. Ambil kesempatan bulan Ramadan. Kita nak sembang madrasah Ramadan ni kan. Buat apa saja amal kebaikan yang boleh buat dalam bulan Ramadan. Sama juga macam tu kita nak masuk pada tajuk ni. Yang salah kata, kalau dapat buat umrah, alhamdulillah. Tak dapat buat umrah, tak semestinya kena buat dekat Mekah malam tu. Dia buat dekat Malaysia pun boleh. Jadi itulah, kita balik kepada tajuk umrah ni. Banyak sebenarnya tajuk umrah ni saya nak tanya dekat Salam je nak kena cerita, sebab saya sendiri pun lama dah tak pergi umrah. Umrah bulan Ramadan lah, umrah bulan Ramadan. Tu nak tanya macam Salam itu macam mana umrah Mekah ke Madinah tak tahu? Masuk Mekah, masuk Madinah dulu. Jadi kalau susunan, kalau kita nak buat untuk umrah, kita panggil awal Ramadan lah. Dia ada sambut Ramadan, dia ada awal Ramadan. Kalau awal Ramadan ni selalunya dia tak tentu. Mungkin kita dapat sehari, 2 hari, 3 hari macam tu lah. Awal Ramadan. Kadang-kadang betul satu lah, hari saja. macam kita sembang minggu lepas kan. Kalau nak disambut Ramadan, masuk Madinah dulu. Betul. Ni yang dapat ni alhamdulillah awal Ramadan. Maksudnya sampai-sampai tu dapat 2 malam tarawih dengan Imam Masjid Nabawi. Sambung 5 malam ni dekat Mekah pula. Total dapat 7 malam Ramadan. 7 malam Ramadan, 3 malam lah tak Ramadan kan. Kalau kata 10 malam. Meriah sangatlah, meriah. Tapi mana lebih meriah, Mekah dengan Madinah? Dia Madinah macam siapa-siapa yang pernah pi umrah tu, dia tahulah ketenangan macam tu. Bukan pasal macam tu ya, tenang. Walaupun banyak kita kena masuk awal sikit, biasalah benda tu. Cuma kita boleh makan, kita duduk kat tempat kita. Kalau Mekah tenang lah. Kalau Mekah ni walaupun kita duduk katalah daripada waktu asar. Daripada asar, daripada Zuhur macam tu.
Zohor ni. Duduk, lepas tu kita mungkin balik sekejap. Asar mai semula. Duduk sampai maghrib. Time tu pun kita nak makan pun mungkin kita dapat tempat dalam masjid tapi sempit-sempit ujung-ujung lah. Dah bobok-bobok patut nak kena share Maksudnya lebih daripada sikit lah. duduk ni mungkin daripada pagi. Nak tunggu. Oh, lagi dahsyat. Lama sangat. Oh, dahsyat lah. Kita tak tahu lah yang kita kata- sudah tajuk kita kalau kita masuk dalam masjid lah. Yalah. Kat luar tu mungkin kita boleh pergi sejam setengah sebelum, 2 jam sebelum sempat. Tak ada masalah. Betul lah, tapi kalau nak kata macam kalau kata hari Jumaat pun pergi Hmm. sejam sebelum pun tak boleh masuk dalam Lepas masjid. sekali Jumaat kan, Ini kau lagi suruh. dahsyat. Oh, di Jumaat bulan Ramadan. Jumaat bulan Hari tu Ramadan. Jumaat 2 kali ke sekali? Sekali Oh, sekali kat Mekah. Sebab betul lah dalam Malaysia ni hari Jumaat. Oh, betul lah. Betul lah sampai sana tu. Dari segi okey, tu dari segi kepadatan, dari segi menu makan dia pun sama juga. Menu makan rasanya lebih meriah dekat Madinah kot. Hari tu saya tak tahu lah, saya tak tidaklah memberi fokus sangat tapi lalulah 2-3 kali di ruang-ruang Facebook tu orang duk cerita pasal apa? Kena tangkap ke apa tak? Betul ke? Tahu yang tangkap. Oh tak ada. Tak ada. Tak kan? Sebab saya ada terlintas ada orang kata tak boleh bawa makanan masuk dalam masjid lah, kena tak ban lah apa. Alam. Tak ada Okey, semua. Okey macam biasa. Macam biasa macam dulu. Wallah, Macam kita ambil contoh. statement yang sebenar tu saya tak tahu lah. Tapi Ah. saya tengok daripada sembang, saya pun tak faham. Dia sembang apa, kena tak boleh masuk makan, tak boleh. Boleh, tak ada masalah. Mungkin makanan berat kot. Makanan berat memang tak boleh. Daripada dulu pun tak boleh. Ah, Tak tu masuk memang nasi, standard daripada roti dulu, memang tak boleh. Yalah macam kita sembang dalam episod yang lepas. Maksudnya kalau kata nak makan berat tu, ada orang macam ada program yang kita buat kat luar masjid tu kan. Macam tu ada lah kan, cuma dalam masjid. Tapi kalau tengok tak bagi masuk makan ni contoh saya ada satu hari tu tak sempat nak pergi ke Masjid Haram, buka puasa dalam surau Clock Tower tu. Okey. Dalam tu boleh bagi makan, bagi masuk Dan makan. yang tu asalnya semua tempat. Semua tempat lagi makan. Ah, Bawa tak. kurma, ayam okey. Nak bawa pasal nasi mandi hampak memang berminyak lah kata tu. Susah lagi. Tapi dari segi nak buka puasa tak ada isu pun. Tak ada isu. Dan dia kadang-kadang bukan apa, ada Ha. sebahagian orang daripada kita ni kadang-kadang nak timbulkan kontroversi. Yalah. Depa sendiri yang bagi. Masjid sendiri yang bagi. Yalah macam kata yang itu kan ada yang masjid bagi sendiri kan. Betul. Masjid bagi. Ada yang kita masuk sendiri pun ada, masjid Betul. bagi pun ada. Betul. Itu yang kata seronok. Tapi Ha. Mekah dengan Madinah sama dia punya ni. Lebih kurang tapi rasa Madinah lebih meriah kot. Boleh cerita apa menu kat dia? Mungkin ada mereka tertanya. Tak bila sebut menu Ya, tak lagi kisahlah. lagi nampak buffet pula. Tak bukan buffet. Menu dia memang dia akan bagi setiap orang tu kurma ada dalam tu. Kalau Madinah lebih sikit dia ada zabadi tu. Zabadi. Laban susu masam tu, laban tu. Zabadi ni tak? Ha. Zabadi ni macam Ada orang balik pun anak ni. boleh. Sampai Dah, hampir pergi makan. Memang banyak banyak. Ada Zabadi orang ni balik. cerita dia kalau kata laban ni maksud dia yogurt. Yogurt yang pure lah. Kalau Ha. kita kat sini yang cayak lah senang kata. Yogurt macam kita. Cuma kita kat sini ada perasa macam-macam jenis. Level. Kalau Zabadi ni dia yang pekat macam krim tu. Macam ada kita. Saya tak pasti. Dia kat sini macam ada ke tak ada. ala taufufa tapi lembut lagi. Tapi Dia dia tu susu masam lah. Tapi Dia susu masam. ke orang panggil dia kepala ni ya. Kepala Allah yogurt Allah. lah. Wallahualam saya pun tak pasti nak kata cerita. Makan sedap itu yang Tapi tahu. makan sedap. Dan memang macam kita cerita tu kan. Kalau kami dulu Zabadi tu memang pagi-pagi duk cicah dengan roti makan. Betul. Cuma bulan Ramadan dia cicah dengan kurma kan. Betul. Kurma, roti, tapi roti dia tu sedap. Dia ada campur ketumbak sikit lah. Roti tu dah. Betul. Roti tu kemudian dia ada satu serbuk. Dia panggil dugah. Dia Dugah. punya ejaan dia dal qa tambah putih tu kan. Tapi Ah. Arab panggil dugah lah kat sana. Dugah. Dia macam Dugah cicah dengan roti tu kan. Cicah dengan roti, cicah dengan kurma. Dan dia lagi satu dia mungkin salah satu. Dia kadang-kadang ada dugah, kadang-kadang tak ada tempat yang tak ada dugah. Dugah tu bukan yang masjid jangan ya. Tak Tuan-tuan. lah ni iftar tu dia letak macam satu plastik tu sebab semua orang makan kot. Dia dah buat macam kan kita dapat selalu tisu basah Okey, dalam plastik okey. plastik kan. Okey. Macam tu juga dugah lah ni. So kita buka Sendiri. semua ada lah. Dulu kan dia pada beda-beda bagi. Tapi adakah semua satu masjid ataupun maksud kalau Madinah dapat semua, Mekah certain sufrah dapat. Oh maksudnya atas owner sufrah juga lah. Sufrah.
Tapi kalau ikut dia punya plastik tu, kalau kat Madinah, plastik yang masjid bagi tu lah, yang kementerian bagi tu. Maksudnya dalam masjid semua ada masjid. Oh bukan, tak ada luar, tak ada orang personal. Kat luar masjid barulah orang personal. Personal dia. Tapi orang luar personal pun duk dapat juga plastik-plastik daripada masjid lebih. Oh okey, faham. Maksudnya sekarang ni yalah, wallahualam saya tak tahu benda ni start daripada bila. Mungkin kalau kita kata dulu ataupun kebiasaan puasa Isnin Khamis kan banyak orang kata yang Private lah. private. Maksudnya sekarang ni more kepada government lah. Government. Dia ada satu tu, dia tulis itu iftar as-saim. Semua dapat ada plastik sama je, satu pasien lah semua. Lagi satu Plastik kalau private ni kadang perasan kadang-kadang dulu ada setengah separah dia bagi dugah tu. Betul. Ada setengah separah dia tak bagi dugah, dia bagi tahinah. Cayak. Betul dah, cayak cicah dengan kurma sekali. Sedap juga. Creamy tu. Oh okey, masya-Allah. Oh jadi ada macam duduk situ, ada kawan sebelah ni dia bawa. Dia letak dia bawa sendiri, dia bawa sampai duduk situ untuk orang. Sebenarnya sedap. Cuma mungkin ada yang tak pernah makan dia akan rasa pelik. Tapi kalau mungkin kalau rasa try 2-3 kali, sama macam gawah. Gawah ni kopi Arab. Dan mula dah kita dia akan teringat. Dia akan teringat kan. Sebenarnya sedap sama juga macam yang Zabadi tak nak jual kat sini dekat Malaysia. Itulah kata Zabadi. Kalau kat belah-belah Ampang kedai-kedai Arab banyak tu. Saya tak pernah jumpa. Sebab saya okey. Kan lah ni tengah viral juga orang duk cerita makan apa kurma dengan keju, kurma mentega. Yang tu dari segi kedokteran wallahualam, saya bukan doktor. Tak jadi doktor lagi. Yang tu tak tahu kena tengok rujuk dengan doktor lah. Ada yang kata tak bagus, ada yang kata jangan buah pelantar, buah butter. Ada yang kata macam tu lah, kita ada biasa makan Zabadi macam cantik. Tapi saya suka makan sebenarnya. Saya suka makan dengan krim. Beli dekat kedai Arab. Sedap. Krim tu memang macam kalau siapa yang pernah duduk di Saudi, sama ada kita makan kurma dengan Zabadi ataupun dugah tu dah sama ataupun krim. Krim yang bekas tin macam tuna. Bekas tin macam tuna tu. Krim yang duduk bubuh atas kunafah tu. Makan dengan krim tu sedap. Saya kalau pergi kedai Arab, tu. Habis krim. Kita akan kira habis kalau kita habis sebut habis ya. Okey. Jadi bukan boleh try juga nak makan krim sebab kalau makan butter ni kadang-kadang boleh cubalah. Boleh cuba ikut minat. Sebab saya duk makan butter ni kadang-kadang ada rasa apa banyak sangat butter kadang rasa macam berloyak. Muak sikit lah. Muak. Tapi makan krim tu alhamdulillah sedap. Boleh try cari krim kat kedai Arab. Jadi tu antara menu, bukan kita nak contoh bab menu je minggu ni. Ni kebetulan tanya bila saya bab makan ni memang dekat situ lah ya. Menarik sikit. Tapi memang luar biasa lah. Suasana kita buka puasa kita pi bulan biasa dengan bulan Ramadan memang luar biasa. Berbanding lah kalau kita pi kan dia punya harga tu lebih kurang macam double sikit. Betul. Tambah tengok dengan package sama kalau kita ambil package Clock Tower tu kalau masuk Ramadan kan mahal sikit. Tapi kalau dengan keadaan suasana kita sibuk nak mangkit sahur satu, solat masjid, kemudian kita duk fokus untuk tarawih, bangun qiyam pula. Uish. Tapi tadi bila cerita buka puasa makan roti, lepas tu makan berat bila? Makan berat selalu kalau saya duduk sana lepas tarawih. Oh, maksudnya makan roti tu tahan makan tarawih lah? Tahan. Cukup dah. Sebenarnya kalau makan nasi lepas maghrib. Memang tu salam dia atau memang kebiasaan orang semua je tu? Kebiasaan. Semua jemaah duk tanya, mostly macam tu. Lepas tarawih dia jumpa mereka balik nasi. Sebab malam kan mereka tak ambil package tu tak ada. Jadi kena beli kat luar. Sama tu je. Dia makan kat hotel. Kemudian mereka beli tu sampai kat hotel. Maksudnya lepas Isyak baru cari makanan. Tapi mungkin sebab kita dah train perut daripada awal tu kita makan sikit tu. Maksudnya berterusan tak menjadi masalah. Kita kat sini masalah kita train dengan nasi. Tak masalah. Betul tak? Kalau fikir secara logiknya betul lah juga sebab kita sini start makan dengan nasi. Jadi dia kira nak nasi. Biasa tak boleh. Oh jadi dia biasa train dengan roti bagus ya. Kira saya balik ni 2-3 baru 2 hari lah. Tak tahu lepas ni macam mana. Tapi 2 hari ni kira boleh makan kurma tu ayam tu. Dia tak kalut. Dia tak kalut nak makan nasi. Tak. Sampai kita tadi tak boleh jasa memang kau usah ganti pun. Boleh dulu lah. Oh jadi lepas tu kalau kata tarawih berapa? 28? Tak, tahun ni dia buat 10 dengan 3. 10 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Ada 2 jam dah? Sejam? Lebih kurang dalam. Tak, maksudnya tadi bila buka puasa tadi. Dia lepas buka puasa, lepas maghrib,
Itikaf lah. Itikaf lah. Sampai isyak tarawih. Betul. Semua orang macam tu. Semua macam tu. Ya, kalau Ada keluar, ikut 2-3 orang mungkin macam tu. yalah, kalau keluar tak ada tempat lah. Tak ada tempat. Secara logik dia kan. Ha. Yalah, sebab dah buka puasa pun dah makan masa dekat nak isyak. Lepas tu lepas daripada maghrib ke isyak tu dia lewatkan sikit, patutnya isyak masuk pukul 8. Okey. Dia lewatkan setengah jam. Lepas tengah baru Lepas solat. tengah pun So solat. adalah ruang. Cuma yang duk iktikaf dalam masjid tu makin lama lah. Yalah. Kalau orang nak keluar makan semua Nak keluar sempat makan, lah, yalah. banyak lah tempoh. Lepas tu tarawih macam biasa lah. Macam dulu lah, sehari satu juzuk. 8.30 dia bukannya 8.30. Dia memang sehari satu juzuk lah. Lebih kurang. Sehari satu juzuk. Dan dia kadang-kadang ada malam yang tak cukup satu juzuk, dia pakai kumpul nanti malam 27 dia pakai habiskan. Selalu macam tu. Dia shoot habis Dia buat. shoot habis 27 lama sikit lah. Selalu macam tu. Tapi setakat duduk-duduk tu mostly satu juzuk lah. Sebab imam tengok lah, ada imam dia buat kembang contohnya. Imam ni buat 4, imam ni buat balance. Ataupun imam ni buat 4, 3 imam lain. Selalunya yang 3 lain ni dia bagi imam-imam special. Contoh Sudaish. Untuk weekday. Jadi seronok semua duduk tunggu lah Sudaish tu. Dia tahu lah dia doa je lah. Yalah, special. Dia doa Dan mungkin special. benda ni bagus juga tak sebab apa? Sebab kita kadang-kadang ada setengah kita yang macam nak terikat mesti kena 8. Nak terikat mesti kena 20. Nak terikat. Dia sebenarnya kita kena faham. Kita Dan dulu dia ingat tak balik daripada Madinah tu kan. Kita kadang-kadang masalah kat rumah. Kita buat dengan family semua. Kita buat lah 8. Kadang-kadang buat 10. Kemudian ada yang kata lah mulut-mulut yang kata Mekah pun buat 20 bagi contoh. Mekah buat 20 tengok. Apa ni macam mana belajar macam mana contoh. Tapi sebenarnya mereka tukar-tukar lah. Dia tak stick. Yalah, ada 10 ada 8. Yang buat 8 ni keras sangat. Dia kata kat buat 20 lah. Buat 20 pun keras sangat. Dia sebenarnya kita kena open lah. Benda-benda ni bukan lah. Tak, benda ni kita tak bincang macam jadi kontroversi lah. Jadi maksudnya bagus bila Saudi buat kelainan. Sebab orang duduk melihat pada Mekah berapa, Madinah berapa. Jadi Mekah Madinah duduk buat 10 betul tak? Jadi bagus, benda bagus. Dan depa pun puasa awal sehari kan. Salah dia puasa lebih sehari pada kita kali. Okey, tu berkenaan dengan tarawih. Selain daripada tarawih, apa mungkin event ataupun program-program lain? Berkenaan dengan program-program Ramadan selain daripada tarawih. Yalah, kita tahu bukan saja saya nak tanya ni supaya mungkin audiens kita boleh faham juga. Habis kalau pergi bulan Ramadan ni buat apa lagi? Sebab lalu orang duk cerita Arab ni bulan Ramadan siang tidur. Itu standard. Arab bulan Ramadan siang tidur, malam jaga. Contoh. Jadi bila cerita berjaga sepanjang malam tu buat apa? Dia tak tarawih. Dapat tarawih tu buat apa? Lepas tu siang takkan tidur tu takkan tak buat apa langsung. Macam contoh kata kami nak pergi umrah ni, ziarah-ziarah pun tak ada kan. Dah sebenarnya ziarah tu masih ada. Dia tengok pada syarikat yang menyusun atok tu. Mungkin ada syarikat yang tak buat, ada syarikat buat. Macam saya pergi hari tu semua ziarah ada macam biasa. Oh, program macam biasa lah. Tahu sikit lah kita duk cakap baik. Betul ya. Kira balik tu out minggu petang buat usaha tu lah. Sungguh hati semua. Jadi penat sikit kita duduk cakap tu, tapi program macam biasa, cuma mungkin kita shortkan sikit tempoh-tempoh ataupun masa duduk dekat bawah. Sebab kita biasalah bila kita sampai hari tu rasa bersalah juga dengan jemaah, mungkin ada yang tengok, minta maaf banyak lah. Kita sampai kat Uhud biasalah kita main kita punya Share. Kita bagi naik share kan. Jadi lama sampai 45 minit duduk dekat bawah tu tengah panas 30 lebih. Terlupa dah. Sekarang dah masuk musim panas lah. Dia dah mula, dia tak panas betul-betul lagi. Dia terik atas angin sejuk. Angin masih sejuk. Tapi mana panas dengan Malaysia sekarang? Oh, Malaysia lagi lah. Tapi sebenarnya ala-ala sebut panas. Itulah saya nak pesan jagalah kesihatan. Saya pun 2-3 hari ni dah tarik orang-orang kepala semua piceng. Ambil ubat dekat bukan doktor migraine, doktor besar pun kata apa? Terlalu banyak orang pergi klinik sebab pening. Sebab apa? Dia terlalu panas. Jangan dan pastikan jangan kita duk anggap panas biasa dah lah. Panas biasa. Tambah-tambah ni mungkin ada
kita punya audiens yang duduk meniaga kat bazar Ramadan ke apa ke, tolonglah jaga kesihatan. Sebab kena ingat apa pun kita nak buat sekarang tengah panas sangat dan dalam bulan Ramadan. Kalau boleh kita nak biar Ayak bulan boleh Ramadan minum, tu ayak tak boleh minum. boleh minum ayak boleh juga. Mungkin boleh mandi kak macam tu je lah. Tapi kalau kita nak berniaga macam mana nak ulang ni mandi. So jaga kesihatan, kipas angin ke apa bukan. Sebab apa saya tak mau. Saya kita duduk nak fokus benda-benda ni, lepas tu ibadah kita terganggu semua jam. Tarawih terganggu, nak bangun mulai terganggu. Satu pun tak jadi. Puasa pun lagi dah terganggu dan sebagainya. Jadi jaga kesihatan lah. Tu bukan sebab bila salah sebut panas tu. Betul Saudi lagi panas. Sebab sekarang ni baru mula kan kalau kata. Tapi kalau panas Malaysia ni rasa panas haji kot. Mungkin. Panas haji 40 lebih. Sebab sekarang ni suhu Malaysia. Sana kalau dekat Saudi baru 31, 32. Permulaan lah. Permulaan. Saya pun nak masuk panas dah ni. Sebab hari lah sebelum saya balik hujan lagi sekali Saudi. Nak panas lagi lah dia makin panas lagi. Dia makin. Lepas tu apa macam mana tadi yang selangkan tadi program tu? Program berjalan macam biasa. Siang tu kita ada lah program-program tu, cuma program-program tambahan lain kalau kita nak buat tu tak sempat lah. Kita dah fokus untuk kita punya tarawih. Yalah nak kena pergi masjid awal je. Tapi malam dekat sana subhanallah meriah. Dah nak faham bila sebut meriah tu. Apa yang meriah? Meriah dekat masjid, orang tak balik, penuh memenuhi masjid. Kalau kita nak pergi ibadat malam-malam tu kita tak rasa macam bersendirian lah. Ramai kau ni solat, tambah semangat. Kemudian dari segi kedai-kedai makan, kedai-kedai nak jalan-jalan ni 24 jam lah. 24 jam. Ataupun mungkin ditutup tapi pukul 3 pagi dekat-dekat nak sok. Jadi ada lah malam tu. Siang memang agak suram sikit. Orang tak keluar sangat. Tapi sembahyang fardu penuh macam biasa. Penuh juga lah. Fardu macam biasa. Zuhur, asar, dia pergi awal setengah jam sebelum, sejam sebelum. Oh, maksudnya dia jadi standard Zuhur lah. dia lebih kurang rasanya Zuhur je kurang sikit. Kalau asar tu orang dah masuk untuk tunggu buka usaha. Dia sebab Meriah mungkin orang boleh kata macam ni kot. Sebab orang ada hotel jauh, itikaf, dia itikaf. pemai waktu asar, terus belajar sampai subuh. Subuh pun dia balik rehat sampai asar balik. Oh, jadi apa biasa aktiviti dia buat malam-malam kat masjid saja. Kebanyakannya ada juga yang bangun untuk tengok solat, baca Quran semua, tapi kebanyakan dia buat iktikaf Tidur. dia tidur rehat kat situ. Tak ada gangguan lah. Sebab kata ada sebahagian yang ni pun saya ada tengok juga. Biasalah. Di media sosial ni ada orang kata dulu boleh tidur dalam masjid dan ni tak boleh salah. Tapi dari segi macam awak masuk beg, sebab ada tengok ada kawan-kawan yang DIY pun ada juga. Dulu depa buat DIY ni. Depa bawa beg. Depa pergi tikaf terus kat masjid. 10 malam terakhir. Duduk terus. Boleh macam tu? Boleh asal sebab tak ada masalah apa, dia tak diganggu, tak kacau. Maksudnya kalau boleh bawa beg kecil tu tak ada isu lah. Masalah. 2-3 tempat yang duduk tu memang depa bawa je beg. Beg tidur situ. Yalah, bukan sebab saya tengok benda ni bukanlah nak mengajak, tapi tengok macam ada 2-3 orang kawan, depa bawa beg. Depa memang pi. Kita tahu kalau kata nak pergi sana, tengok pada visa macam visa umrah, syarat kena ada penginapan, kena ada pengangkutan dan sebagainya. Katakanlah penginapan ni kita ambil penginapan hak 3 kilo 4 kilo. Memang hak ambil syarat lah. Tak mau duduk pun mungkin nak tak beg barang ke apa, ambil tak pak itu ataupun tumpang bilik orang ke apa kah. Jadi dia betul-betul nak iktikaf dia sema 10 malam terakhir. Jadi dia pada bawa beg kecil tu. Bagus. Dia tak tahu apa ni, mungkin lebih daripada orang lelaki lah. Betul. Orang lelaki. Dia pergi duduk 10 malam terakhir tu. Full. Ini betul-betul macam ikut Nabi cerita lah hadis, Nabi bungkus baju masuk dalam masjid. Dia buat macam tu. Tengok macam wow. Bagus juga. Tu yang tanya, cuma baru ni dengar kata biasa benda media sosial. Betul. Dengar kata dah tak boleh. Tapi maksudnya tak ada isu masih kan. Boleh lagi, tak ada masalah. Masih boleh. Tapi mungkin pandai juga pokok yang duk jumpa selalu yang mana nak bawa ni. Jenis-jenis Pakistan apa semua ni kan. Dia pun duk bawa beg apa semua tu. Ditutup dengan kek ihram lah. Oh, beg besar tutup kek ihram. Seolah-olah dia memakai besar. Seolah-olah memakai kek ihram. Jadi tertutup kek ihram tu. Dah mungkin depa arak-arak yang penjaga pintu ni nampak macam
Dia bawa sekadar untuk selimut biasa, dia tidur dengan selimut ke ihram sebagai selimut. Dia tak check sangat lebih mana Dia dalam tak beg. nampak dalam beg komplit lah. Kemudian besar. Yalah dia kita kena faham, bukanlah depa ni, janganlah kita nak menyalahkan. Saya kata nak menyalahkan pihak polis, tentera jaga. Depa nak kena jaga juga keselamatan. Takut orang bawa barang-barang yang bahaya ataupun bawa kadang-kadang bawa tak kira lah barang-barang bahaya, pisau ke apa yang tajam ke ataupun jenis-jenis barang-barang racun ke apa, nak buat air zam-zam ke apa, dah benda-benda letupan kan? Letupan dan sebagainya. Bukan, benda ni bukan tak ada. Pernah ada dekat Madinah, kita pernah jumpa waktu kami belajar dulu, pernah jumpa letupan. Sampai tentera jaga habis di sekeliling kawasan masjid. Jadi itu dia punya tanggungjawab. Jadi apa yang dia lakukan tu kita kena tengok sebab dan kita tengok pun Arab-Arab ni macam duk sembang dengan jemaah garang tu depa ni kan, depa kadang-kadang ajak roh. Kadang-kadang orang tua semua dipaksa ditarik. Kadang-kadang dia ambil. Kita nampak kasar ah. Nampak kasar. Tapi kalau dia tak buat macam tu, habis. Dan kita kena tahu depa ni kira hebat. Sebab depa jaga orang Islam di seluruh dunia habis itu. Kadang-kadang kita duk kata apalah depa perangai macam contohlah kita duk rasa macam tu, tapi sebenarnya depa lagi hebat daripada kita. Kalau kita nak kontrol macam tu, wallahu alam tak tahu. Kita bergaduh teruk lah. Depa kira boleh sustain sampai hari tu mungkin Arab tu dia marah sangat, tak tahu mungkin panggilan biasa depa je. Dia kata, "Woi anak-anak orang Islam, ya abna'ul muslimin." Nampak macam yalah bahasa. Dia habis sangatlah. Ya Muslim kadang-kadang panggil orang Muslim. Dia panggil macam jenis bahasa lah. Macam tapi sebenarnya depa ni lebihnya orang Arab ni, kalau kita kenal depa ni bukan orang yang jenis suka berdendam. Bukan jenis suka ni, kalau depa cakap pun depa suka cakap benda yang baik. Depa bahasakan bahasa yang baik. Yalah bergaduh pun Allah yahdi. Sedangkan dalam gaduh pun duduk sebut doa dalam gaduh depa. Halal. Anak halal. Kita tak sebut anak halal tu. Kita tak halal, kita lawan. Bergaduh-gaduh dikutuk tak kan, tiba-tiba semua selawat. Itu depa punya. Cuma yang seronok tengok yang kalau jemaah lelaki dengan jemaah perempuan ni, jemaah lelaki rasanya lebih tersusun kot. Lebih tersusun dari segi polis marah. Dia ada sikit takut tu, dia ikut dengan cakap. Allah kalau jemaah perempuan, sorry bukan nak kata orang perempuan. Sama naik dengan polis bergaduh. Polis buka sendiri, dia pun masuk sana tutup. Tanya jemaah mana, tak tahu lah kami pening. Kalau dalam tu bila kita duduk kat tepi tu kan, kita kalau dekat Masjid Nabawi ni kita duduk sebelah partition, kita dengar. Dengar. Jemaah lelaki ni memang dengar senyap semua, buat ada masing-masing Quran semua. Sono dengar. Wow. Ni mungkin yalah, mungkin orang kata apa, secara ringkas kita mungkin boleh nasihatkan untuk khusus kepada orang perempuan. Benda yang tak tahulah, ni peribadi yang saya selalu nampak. Orang perempuan kalau dia berkumpul sama orang perempuan, suara dia akan lebih kuat daripada seorang orang lelaki. Benda ni standard. Tanyalah mana-mana orang lelaki pun. Bukan apa, kadang-kadang dia berkumpul sama perempuan, orang lelaki dekat sebelah. Macam kita katalah, kita dudukkan tempat solat lelaki dengan partition. Dia terlupa kata sebelah tu ada partition. Dia ingat partition tu kedap suara ke apa, tak tahu lah. Dan ni bukan dekat Madinah je. Sama masjid kat Malaysia ke, surau ke, kadang-kadang lepas kat mana saya tak ingat power ni. Habis solat, saya tengok habis solat, bila habis solat fardu kan, kadang-kadang kita rasa macam kita habis solat Isya, habis zikir apa standard kan, dengarlah suara perempuan lagi kuat daripada orang lelaki. Sedangkan orang lelaki lagi ramai daripada orang perempuan. Tarawih ni nampak banyak tarawih ni nampak banyak lah. Betul. Walaupun jumlah mereka yang kecil. Jadi bukan benda tu nak kena nasihatkan kepada orang perempuan. Kita kena ingat orang perempuan ni asal setuju ataupun tak setuju dengan saya. Asal dalam hadis Nabi, orang perempuan ni tempat yang baik untuk dia solat adalah di rumah. Lebih baik. Untuk orang lelaki ni di masjid. Dah riwayat pula ruang tamu dengan bilik lain pula. Bilik tu lebih baik dari ruang tamu. Betul. Maksudnya lagi sebab tu orang perempuan ni dia kena ingat antara, bukanlah kita nak kata, kalau kita tengok, kalau sekarang kita tengok kenapa Nabi sebut macam tu. Kami nak pergi masjid ni. Nabi dah pesan ni dulu. Bukan tak boleh, bukan saya nak kata tak boleh. Boleh pergi. Kalau nak pergi, pergilah dengan adab, penuh dengan adab-adab. Ya, maksudnya kalau pergi umrah haji ya, talbiyah pun tak boleh kuat suara. Betul? Betul lah. Lagi sunahkan untuk sedangkan selama kita ada. Betul. Lepas tu ni dah lalang sebut isu perempuan ni. Dua benda yang mungkin saya nak siap. Satu, jaga suara. Kalau nak pergi masjid, pergi dengan adab-adab. Yang kedua, bak soft.
bab soft Dia viral 3 hari ni. Duk viral 3 hari. Sebenarnya memang viral 3 hari. Saya pun pernah sembang dengan orang rumah. Sebelum ni tak nak ambil tahu juga. Dia bukan tak nak ambil tahu, kita tak tahu. Kita duk bayang tahu kenapa berlaku. kita duk bayang lah perempuan kau sama perempuan lah, lelaki kau sama lelaki lah, kan? Kita duk bayangkan kata sama. Tapi bila Dan kadang-kadang kalau kita nak tengok pun kita nampak bila perempuan buat putih semua tu kita tak tengok adalah lama. betul, takkan kita nak pergi duk skodeng apa tak kena lah. Tapi bila saya tanya, rupanya dia kata memang macam tu. Mana-mana masjid pergi pun passion macam tu. Depa kadang-kadang depa pergi contohlah. 3 orang sekawan, depa nak sembahyang duk 3 orang depa. Oh, mesti 3 orang tu. Tak mau berpecah. Ada hak pergi dengan adik-beradik nak sembahyang adik-beradik depa. Depa tak mau pecah. Jadi disebabkan tu, saya tak tahulah ni apa yang cerita saya dapat. Mungkin ada alasan-alasan lain juga. Jadi sebab tu dia jadi kelompok. Jadi cakap Mekah. Jadi cakap Mekah. Tani. Itu sebenarnya dia tak mau sambung kat depan lagi berpecah pula. Dia tak mau pecah. Itu sebenarnya ada ancaman. Sebab tu kata ini nasihat untuk orang perempuan. Janganlah apa duk buat perangai macam tu. Jagalah adab dalam masjid. Sembahyang bagi penosah. Bukan kadang-kadang saya duk terasa bukan apa bila kita duk kursus umrah, kursus haji, kita duk pesan kat jemaah. Kalau singgah R&R ke sembahyang berjemaah, jangan sembahyang aksi. Sebab standard R&R lelaki kita tak ramai sembahyang tadi. Kalau berjemaah alhamdulillah lah berjemaah. Bukanlah tak ada jemaah ada. Jadi kita ada sembahyang kalau sembang kat surau airport ke apa ke berjemaah. Kita ingatkan kita dah nak fokus orang lagi. Rupanya orang perempuan, ui lagi dahsyat. Memang dia fokus pada masjid pun macam tu. Jadi itulah apa yang saya nak nasihatkan dekat inilah kaum ibu, kakak, adik saya yang daripada kaum Hawa ni. Jaga benda-benda tu ada sebab yalah. Itulah macam saya kata tadi bab yalah nak sangkutkan bab suara tu, bab suara dengan bab soft. Itu adab dalam masjid. Itu antara selingan lah, antara selingan. Okey, dalam mungkin ada apa-apa kita rasa kita dah lanjut dah hari ni pula hari Jumaat kan. Ada apa-apa lagi tak nak tambah pasal Ramadan ni umrah? Dari segi umrah tu memang macam tu lah. Kalau memang ada duit ataupun ada ruang, at least pergi juga rasa sekali dekat sana. Umrah Ramadan Kena rasa? Kena rasa. Menyesal tak rasa lah. Walaupun ramai orang kalau kita tengok muka Allah ramai tu, berapa jam pun kita nak habis tawaf dengan sa'i tu. Tapi satu, dia kata apa, perasaan ataupun satu benda yang kita takkan rasa tempat lain, yang mesti kena juga kalau boleh doa. Kemudian ada pula umrah Ramadan ni, Nabi SAW memang kata siapa yang umrah bulan Ramadan ni seperti menunaikan haji. Nah, dia lah seperti menunaikan haji. Ada hadis yang kita semua menunaikan haji bersama dengan dia. Jadi ada 2 riwayat tu. Jadi itu kita dapat pahala yang besar. Kemudian kita dalam keadaan berpuasa memang kita tak fokus benda lain. Kita duk fokus untuk ibadat ya. Jadi benda yang luar biasa rasanya kena rasa Ramadan. Menu tu satu lah. Tadi tu sebut tajuk menu. Menu yang panjang lah. Menu yang panjang. Itu kena rasa lah satu. Tapi ada satu ni, ibadat yang kita nak buat ni memang betul-betul kita tarbiyah diri bulan Apa yang mungkin boleh saya katakan sebenarnya nak dapatkan kemanisan dalam ibadat. Bukan kadang-kadang bukanlah saya nak sebut kemanisan tu bukanlah bermaksud saya ni pandai sangat, bukanlah saya tahu, bukanlah saya rasa sangat. Tapi kita pun pernah lalui. Saya pun pernah lalui. Iman naik, iman turun, tiba-tiba semangat, tiba-tiba diuji sikit dugaan dan sebagainya. Tapi waktu kita iman betul-betul di puncak tu, waktu betul-betul kita semangat, waktu kita betul-betul ibadah, waktu tu kita akan rasa sangat kemanisan iman. Rasa macam nak rasa puas betul. Mungkin kalau nak puas betul ni, cuba buat umrah bulan Ramadan. Cuba pergi bulan Ramadan. Dan sebenarnya itu cerita buat umrah. Kalau tak buat umrah pun maksudnya ibadah banyak di bulan Ramadan. Dan sebab kita tengah bulan Ramadan, dia pada ingat umrah dapat fikir ke depan. Jadi dekat Malaysia tadi dia macam relax. Dah ambil peluang banyak-banyak dekat bulan Ramadan. Banyak kita boleh buat. Tak kira macam tadi bila sebut pasal Mekah, kita boleh sembang pasal umrah lah. Tapi kalau dekat Malaysia ataupun Mekah, kita boleh sembang pasal. Kita boleh ambil juga iktibar daripada macam saya pergi kat Mekah kan. Kita tengok banyak kat sana. Depa memang kalau masuk Ramadan saja, depa fokus untuk berifak ni luar biasa. Macam Nabi SAW kan dia lebih
pemurah pada bulan Ramadan ni seperti mana angin yang hembus, maksudnya dia Terlalu. sangat pemurah, terlalu pemurah. Jadi saya tengok dekat sana dia cuba cari cara untuk berinfak ni, tahu sampai ke tahap mana. Dia beli bekas air zam-zam tu. Okey. Dia bubuh air zam-zam. Air zam-zam kat belakang tu je. Cuma masa orang nak buka puasa tu, dia tuang. Dia tukang ambil ayam Dan sebab tu nak kata bukan mestinya nak kena kaya. Bukan mesti duit banyak. Dia keluarkan duit untuk dia beli bekas bagi orang minum air. Rumah hotel tu kira lah, ini sebelah kau ni ada, ya. kau ni ada semua dah. Kira maksudnya nampak yang sekecil-kecil benda tu, yang tu bahkan ada yang tak tuang ayak tu, dia tak ada bekas ayak tuang tu. Dia pergi ambil cawan ni, dia pergi tuang. Okay, dia beda. Siapa nak lalu dia buat itu Oh. Maksudnya Yalah. dia berinfak. Dia cuba apa saja cara dia. Saja cara. Mungkin Jadi, kita boleh gunakan cara mungkin kita boleh ambil lah iktibar dan pengajaran apa yang kami sampaikan ni secara santai, secara sharing sebab salam mau balik pada umrah. Bukanlah yang utama memang kita nak cerita bab umrah bulan Ramadan, umrah dan amal ibadah di tanah suci. Dapat tanah suci itu yang terbaik. Tanam azam, plan. Jangan bila sebut tanam azam ni, selalu orang kita fikir bab duit macam nak kumpul duit. Itu salah satu. Nak kumpul duit tu salah satu. Tapi yang paling utama ni tanam azam, plan. Macam mana nak pergi ni. Bukan semata-mata dengan duit. Tanam, rancang dulu. Lepas tu nanti insya-Allah Allah akan mudahkan. Allah akan cukupkan. Sebab yalah tengok dekat TikTok itu tuan, kalau Allah nak pilih, Allah akan cukupkan apa saja cara sekalipun. Dengan cara dia. Dan tambah-tambah bila kita duduk dalam bulan Ramadan ni, mungkin sikit pesanan penutup untuk podcast ni. Ambillah kesempatan kita bersedekah, jamu orang berbuka puasa. Kita dah sebut berulang kali dah. Orang yang jamu orang buka puasa ni, dia akan dapat pahala yang sama seperti orang buka puasa. Kita dah berpuasa dapat pahala macam orang buka puasa ni. Ada juga hadis lain, malaikat akan berselawat kepada orang yang jamu makan ni. Sebab itulah kami ambil kesempatan, kami buat pack food hari ni tahunan punya program. Lepas tu boleh juga banyakkan beriktikaf. Kita tak ada kesempatan lagi nak iktikaf dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi. Start dengan iktikaf dekat masjid kita. Pergilah iktikaf. Saya faham ada yang bekerja, yang kesesakan masa, ambil masa mana yang ada. Boleh pergi buka puasa kat masjid, pergi buka puasa kat masjid. Boleh sahur kat masjid, sahur kat masjid. Dia tak? Ambil lah, pergi awal sikit. Iktikaf lah berapa lama. Tak semestinya iktikaf tu 24 jam. Kena cari ruang lah, pendek. Kena cari ruang. Benda tu atas kita. Kalau kita nak, kita akan usaha. Lagi apa lagi? Dekat dah ni kita dah masuk 10 awal bulan Ramadan. Tak banyak lah, 20 hari lagi baki. Jadi prepare untuk teruskan momentum ni. Dari segi bacaan Al-Quran, dari segi amal ibadat dan sebagainya lah. Dan teruskan untuk mengejar Lailatul Qadar, InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi salam, ada apa-apa lagi kan nak tambah? Tak ada apa. Mungkin daripada kita pun dalam Ramadan ni sebenarnya mungkin ada sedikit kegangan. Minggu lepas pun kena maklum juga, minggu lepas kita ada buat rakaman juga. Line tak apa. Line tak elok sebab minggu lepas kita buat rakaman online sebenarnya. Waktu tu salam ada dekat Mekah. Cerita boleh tunjuk sikit. nak tunjuk suasana. Kita dah cuba dah. Kami berdua dah buat start buat rakaman. Sikit video masuk sikit lagi hujung. Kita tengoklah macam mana sebab video tu pun pecah, sangkut. Sebab waktu tu salam ada dalam masjid, orang terlalu ramai sangat. Jadi maksudnya macam saya cakap dengan orang, video sebelah itu dia sekat-sekat. Dia jadi macam tu. Hilang. Jadi tak apalah, kita cuba, kita buat juga supaya kita akan usaha sebaik mungkin untuk kita cuba sampaikan istiqamah dalam menyampaikan. Dan insya-Allah mungkin dalam tengoklah sama ada minggu depan ataupun minggu depan lagi sekali. Maksud dalam bulan Ramadan kita akan buat lagi sekali dengan tajuk nak cerita pasal Badar. Saya memang nak cerita juga pasal Badar. Sebab Badar ni satu perang yang berlaku dalam bulan Ramadan. Perang yang pertama ketika mana lepas Nabi hijrah, perang Badar Kubra. Banyaklah kisah perang Badar ni. InsyaAllah saya akan cuba, yang tu kita akan cuba bawa lah orang dapat tetamu yang mungkin boleh cerita lebih menarik lagi. Lebih detail dan menarik. InsyaAllah doakan kami juga. Dan kalau ada peminat nak tajuk-tajuk tertentu, nak kami huraikan benda-benda tu, nak kami semak, komen je. Komen ataupun hantar DM ke WhatsApp kat kami. InsyaAllah kami akan cuba sampaikan dalam cara yang santai dan apa yang terbaik daripada kami lah.
Dan akhir kata jangan lupa macam biasa, komen, like, share lah banyak-banyak, bantu kami support apa yang kami nak sampaikan ni sebaik mungkin supaya dapat sebarkan manfaat ke seramai orang, seramai mungkin, insya-Allah. Jadi tu saja daripada kami untuk episod kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Teruskan bersama kami dalam podcast Jeddah Jasirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.